والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب رب زدنا علما وفهما مستقيما وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا رحمتك وعلينا رب اشرح لي صدري ويسر قال الشيخ مسلم لا نفعنا في الدارين سكان dan barang siapa fardu kifayah atasnya belajar dalil kiblat, tiada harus jika ia meninggalkan dia, dan harus pula baginya ia taklid dan sah sembahyangnya dan tiada diulangi akan dia. Dan barang siapa fardu kifayah atasnya atas barang siapa belajar dalil kiblat, tiada jadi yang semalam tu ada setengah tu fardu ain, ada setengah tu fardu kifayah, membelajar akan dalil yang menunjuk di atas kiblat. Kalau di dalam suatu kawasan, dia kata dulu, dan fardu kifayah atas orang yang di dalam negeri yang ada orang tahu akan demikian itu. Atau orang yang menghendak pergi musafir tetapi banyak di dalamnya orang yang tahu akan dalil kiblat. Itu masalah fardu kifayah. Masalah fardu kifayah semalamnya dia kata fardu kifayah belajar dalil kiblat dan fardu kifayah orang yang hadir, orang yang tidak musafir, yang hadir di dalam negeri, mana yang ada dalam negeri tidak musafir, ada orang yang tahu demikian itu, demikian dalil kiblat. Atau orang yang hendak pergi musafir, atau dia nak pergi ke mana-mana, nak musafir ke mana-mana, tetapi di dalam grup dia tu banyak orang yang di dalamnya orang tahu akan dalil kiblat. Itu rupa yang fardu kifayah. Maka di sini dia katanya dan barang siapa fardu kifayah atasnya belajar dalil kiblat, tiada berdosa jika ia meninggalkan dia, tidak berdosa kalau meninggalkan dia kan belajar dalil kiblat. Sebab kita katanya kita di dalam negeri, dalam tidak musafir, ada orang tahu walaupun kita tak tahu, jadi maknanya tak berdosa lah sebab dah ada orang tahu. Atau dalam grup kita tu dah ramai, ada banyak orang yang tahu dalil kiblat. Jadi kita tak tahu tu tidak berdosa. Sebab hukum fardu kifayah tu apabila ada orang menunaikan, maka yang tinggal lagi itu lepas daripada tuntutan. Seperti katanya ada kematian di dalam kawasan kita, kita tidak menguruskan jenazah tetapi ada orang yang menguruskan. Walaupun kita tidak mengurus tetapi ada orang lain menguruskan. Maka kita dah lepas daripada berdosa. Sebab ada orang menguruskan. Dengan sebab di sini dengan sebab ada orang dah belajar, maka kita orang tak belajar tu maka tidak salah lah, tidak berdosa lah. Dan harus pula baginya bagi
bagi barang siapa tu taklid, nak taklid orang yang tahu boleh. Dan sah sembahyangnya dan tiada diulangikan dia kan sembahyang. Sebab dah tak jadi wajib. Sebab kita katanya kita duduk di dalam suatu kawasan yang ada orang yang belajar, orang yang dah belajar dah tahu akan dalil kiblat. Maknanya kita tak belajar pun tak berdosa lah. Sebab ada orang dah belajar. Begitu juga di dalam grup kita ada ramai orang yang tahu, orang yang dah belajar dalil kiblat. Jadi kita tak belajar. Adakah berdosa? Tak berdosa sebab ada orang mengerjakan fardu kifayah, apa dia? Belajar akan dalil kiblat. Maka apabila nisbah bagi orang yang tak belajar tetapi ada orang dah belajar tu, maka dia boleh taklid akan orang. Jadi maknanya kita tak belajar dalil kiblat, kita nanti tanya dia, yang kau belajar nampak sebelah mana kiblat? Dia kata sebelah ni, kita ikut dia. Maka sembahyang kita tu sah, lagi pulanya tiada wajib diulangi akan sembahyang. Bisa. Dan barang siapa sembahyang dengan ijtihad, kemudian maka yakin ia akan tersalahnya. Yang maka yakin ia akan tersalahnya yang tertentu jihadnya. Seperti kanan atau kiri. Wajib atasnya mengambil ia akan bukan. Wajib atasnya mengembali. Ia akan sembahyang. Sama ada yakin itu dengan ia melihat akan Kaabah atau dengan melihat mihrab yang mu'tamad. Atau dengan khabar orang kepercayaan. Maka yang melihat akan Kaabah atau mihrab yang mu'tamad. Maka jika nyata padahal ia di dalam sembahyang wajib mengulangi sembahyang. Kerana tiada sah sembahyangnya. Sebab nyatalah tersalah seperti hakim menghukum ia dengan ijtihad. Kemudian didapat akan nas bersalahan dengan hukumnya. Dibinasakan hukumnya itu. Dan barang siapa sembahyang dengan ijtihad. Sembahyang dengan ijtihad maknanya ijtihad pada kiblat. Jadi contohnya kita dah belajar cara nak tahu kiblat. Kita dah belajar cara-cara nak tahu kiblat sebelah mana, dalil-dalil alamat apa bintang, bulan, matahari ke mana, angin ke mana. Kita dah belajar. Apabila kita belajar, kita pergi di suatu tempat, maka kita kira tengoklah. Kita ijtihad, maknanya kita kira dengan alamat yang kita tahu untuk nak menentu katanya kiblat sebelah mana. Maka kita pun kira-kira tengok-tengok, maka tentulah katanya sebelah ni lah ialah kiblat. Sebelah ni lah ialah kiblat. Maka kita pun salat. Dengan sebab dah nampak katanya dah nyata daripada ijtihad kita, kiraan kita tu bahwasanya kiblat sebelah ni. Tetapi satu perkara sepatut ditahu bahwasanya mana-mana hukum, mana-mana sesuatu, apa-apa perkara sekalipun kalau hasil daripada ijtihad, maka dia jatuh di peringkat zon saja. Mana-mana perkara yang hasil daripada ijtihad, dia jatuh di peringkat zon saja, tidak jatuh di peringkat yakin.
Sebab itulah apabila di dalam bab hukum fiqhnya, apabila masalah hukum-hukum yang hasil daripada ijtihad para mujtahid seperti Imam Syafi'i dan sebagainya, maka hukum yang hasil daripada ijtihad, hukum itu duduk di peringkat zon saja. Tetapi dah memadai cukup untuk kita nak mengikutnya. Sebab tu ta'rif al-fiqhu tu ma'rifatul ahkam, mana az-zannu bil ahkam, mana sangka dengan segala hukum-hukum. Dia tak peringkat yakin, tak sampai peringkat yakin. Yang nak sampai peringkat yakin tu ialah yang ada nas yang sarih seperti wajib sembahyang, wajib puasa, hukum-hukum yang tak masuk di bawah ijtihad, seperti wajib sembahyang 5 waktu, wajib puasa bulan Ramadan, wajib haji. Maka itu jatuh di tempat yakinlah. Hukum wajib sembahyang 5 waktu itu yakin. Adapun hukum seperti yang hasil daripada ijtihad Imam Syafi'i seperti baca bismillah di dalam Fatihah, niat pada wuduk pada sembahyang, maka itu adalah hukum zon saja. Itu sebab hasil daripada ijtihad mujtahid. Maka yang hasil daripada ijtihad tu ialah pada hukum zon. Jadi maknanya di sini kita dah belajar cara-cara nak berdalil kiblat, nak cari dalil, nak tahu kiblat sebelah mana, kita dah tahu, dah belajar cara-caranya. Maka apabila kita ijtihad, kita tilik, kita buat kiraan cara kita mengikut yang kita tahu, maka keputusannya nyatalah bahawasanya kiblat tu sebelah ni. Tetapi hasil daripada ijtihad, duduk di peringkat zon. Tapi dah cukup untuk kita nak berpegang dengan dia. Lepas tu sudah kita periksakan kiblat, cek kiblat, cari alamat kiblat, kita pun dah nyata kata sebelah ni. Kita pun solat lah. Solat apabila habis solat. Apabila habis solat tu, tengok. Dia katanya, maka yakin ia akan tersalahnya ijtihad. Maka datang yakin. Kita maklum bahawa yakin lebih tinggi daripada zon. Yakin tu tinggi daripada zon. Maka yakin boleh menghapus akan zon. Yakin boleh membatal akan zon. Zon tak boleh nak membatal akan yakin. Yakin boleh menghapus akan zon. Yang hasil daripada ijtihad tu peringkat zon. Maka dia katanya, maka yakin ia akan tersalah. Maka datang yakin, katanya yang hasil daripada ijtihad dia tadi itu adalah salah. Yang nyata daripada ijtihad dia tadi itu adalah salah. Salah mana? Salah di mana? Salah yang tertentu jihadnya. Salah yang tertentu jihadnya. Maknanya jadi tak kena jihad dia. Seperti ke kanan ataunya ke kiri. Seperti kita katanya yang betul gini, betul saya ni, kiblat. Tapi kita salah, kita ambil berat kanan gini. Nah, berat kanan begini, artinya salah berat kirinya begini. Seperti kita katanya menghadap kepada jihad selatan tu dah tahu dah. Menghadap pada timur masalah dah betul dah. Sebelah timur tu betul dah, tapi berat ke kanan, berat ke kiri itu salah. Berat ke kanan atau berat ke sebelah kiri itu salah. Dia orang yang belajar ni dia tak boleh jadi nak salah banyak sangat. Tak boleh jadilah nak salah jauh tu jarang sangatlah. Tapi kalau nak salah pun berat ke kanan, berat ke kiri. Itu kalau nak salah. Maka jadi maknanya yang hasil daripada ijtihad kita dan kita pun dah solat,
tiba-tiba datang yakin katanya yang kita jihad yang kita mengadap semayang tadi itu adalah salah. Salah sebab berat kepada kanan. Salah sebab berat kepada kiri masalah. Maka hukumnya wajib atasnya atas barang siapa mengembali ia akan sembahyang. Sembahyang tu kena ulang balik, kena buat balik. Dengan sebab kita dah yakin. Dengan sebab datang yakin katanya ada salah kiblat atau jihad yang kita menghadap tadi, pihak yang kita menghadap tadi tu ada salah. Nah, kena ulang balik sembahyang. Sama ada yakin itu dengan ia melihat akan Kaabah. Jadi maknanya pertama kali itu dia ijtihad. Ijtihad dapat nyata katanya sebelah ni. Dia pun solat. Selepas solat tu dia nampak Kaabah seperti dia duduk kawasan tak jauh daripada Mekah masalah. Kawasan Mekah masalah. Selepas pada dia solat tu dia ada nampak dia naik di atas bukit masalah dia nampak Kaabah. Nyata katanya salah berat kanan berat ke kiri masalah. Yakin dengan sebab dia nampak sendiri akan Kaabah. Dia sendiri melihat nampak akan Kaabah. Atau dengan melihat mihrab yang muktamad. Mihrab yang muktamad tu dah lepas pada muka surat 105 sebelah bawah dulu ada lepas dah. Pada baris yang kedua pada muka surat 5 dia katanya seperti khabar orang kepercayaan itu melihat mihrab yang muktamad. Lepas tu mihrab yang muktamad tu apa dia? Ialah mihrab orang Islam di dalam negeri yang besar. Tu satu. Mihrab surau, mihrab masjid. Yang ada di dalam negeri Islam yang ramai orang. Penduduk tu ramai. Sebab kalau nak salah tu tak mungkin lah. Pada adat tu tak salah sebab orang ramai. Kena adalah orang-orang yang tahu. Atau negeri yang kecil yang banyak manusia sembahyang di dalamnya. Itu mihrab yang muktamad. Maka masalah di sini datang yakin dianya bukan dengan sebab dia nampak Kaabah. Bahkan dia melihat akan mihrab yang muktamad. Dengan maknanya kita datang suatu tempat. Kita pergi kepada satu tempat, tak tahu katanya kawasan tu ada masjid. Ada masjid. Maka kita pun ijtihad secara kita. Ijtihad sudah kita salat. Sudah salat, kita berjalan, jumpa masjid. Apabila jumpa satu masjid, tengok masjid tu, mihrab dia tu masuk dalam kata mihrab yang muktamad lah. Tengok masjid tu tak besar sangat tapi orang ramai datang sembahyang, maka kita tengok mihrab dia tu salah, ada terlari berat kanan berat ke kiri dengan jihad kiblat yang pihak kiblat yang kita ijtihad tadi. Maka itu mihrab yang muktamad, melihat akan mihrab yang muktamad seperti melihat akan Kaabah. Apa dia? Datang hasil yakin. Atau dengan khabar orang kepercayaan yang melihat akan Kaabah atau mihrab yang muktamad. Artinya kita tak nampak Kaabah sendiri, yang sana itu kata kita nampak Kaabah sendiri, kita nampak melihat akan mihrab yang muktamad. Di sini artinya sama juga kita dengar khabar orang yang kepercayaan, orang yang beramanah, orang yang sikah, yang melihat Kaabah dengan mata dia sendiri atau dia lihat akan mihrab yang muktamad dengan mata dia sendiri. Sudah kita solat, dia datang. Apabila dia datang, dia tanya kita, kau sembahyang sani menghadap ke sebelah mana? Kita pun bagi tahu kata sebelah ni. Dia kata tu salah tu. Sebab saya dah tengok mihrab masjid. Di depan tu ada masjid. Mihrab masjid ni sebelah ni. Berat ke kanan sikit lagi. Jadi jihad yang kita solat saat itu salah. Maka kita kena ulangkan.
Dan maka jika nyata padahal ia sembahyang, padahal ia di dalam sembahyang, kalau nyata kata salah, dan jika nyata, nyata tersalah. Jika nyata tersalah, padahal ia di dalam sembahyang, tengah-tengah solat, wajib diulangi sembahyangnya, kerana tiada sah sembahyang, dan sebab sembahyang dia tu tidak sah. Kita katanya tengah-tengah kita duduk solat, kita awal-awalnya kita ijtihad. Selepas pada ijtihad, nyatalah kata kiblat ni sebelah ni. Maka kita pun solat mengikut yang hasil daripada ijtihad kita. Tengah-tengah solat tu ada seorang yang datang, orang tu orang sikah, dia kata ini salah ni. Ini salah. Yang betulnya kena berat ke kanan sikit lagi. Kena berat tu salah. Kalau menghadap sebelah yang kau solat ni tidak betul. Kita sedang solat, dia tegurnya begitu. Maka kita kalau kiranya kita kena berhenti solat kita, kena berhenti solat kita kena takbiratul ihram semula. Kena takbiratul ihram sekali lagi. Jadi solat kita tu dah batal. Jangan terus solat lah. Kalau terus solat pun tidak jadi sebab salah kiblat. Sebab orang yang datang tu dia katanya kami dah nampak Kaabah, kami melihatkan mihrab yang muktamad, yang kau solat sekarang tu salah. Maka sepatutnya kita kena berhenti, menghadap kepada jihad yang betul solat. Sekiranya kalau terus, kalau tak berhenti itu sembahyang kita kena iadah sebab sembahyang tu tidak sah. Sebab nyatalah salah. Kenapa boleh kata sembahyang dia tu tidak sah? Kerana sembahyang, kerana tiada sah sembahyangnya. Sebab nyata salah kiblat. Maka banding dia seperti ini bandingan. Nak banding katanya ijtihad kita dibatalkan dengan sebab kedatangan yakin. Ijtihad pada bab kiblat kita dibatalkan dengan sebab nyata yakin. Maka bandingannya seperti bandingannya hakim menghukum ia hakim dengan ijtihad. Seorang hakim dia hukumkan dengan suatu hukum, tapi hukum yang dia menghukum tu yang dapat daripada ijtihad dia sendiri. Tetapi kita kata hakim ni orang ahli ijtihad lah. Hakim ni orang ahli ijtihad. Hakim orang yang ahli ijtihad. Kemudian apabila datang satu masalah dihukumkan dengan satu hukum yang hasil daripada ijtihad dia. Kemudian daripada dia dah hukum dengan ijtihad dia, didapatkan nas Quran atau hadis. Didapatkan nas ialah Quran atau hadis bersalahan dengan hukumnya. Ada bersalahan berlain dengan hukum dia. Hukumnya dibinasakan hukumnya itu. Hukum yang dia hukum dengan ijtihad itu dibinasakan. Ini mana tak dilarakan, tak digunakan, dibatalkan. Hukum yang dia hukum dengan ijtihad tu sebab berlawan dengan nas, maka dibatalkan. Sebab nas tu adalah yakin. Ijtihad adalah zon. Nas adalah yakin. Bisa. Dan jikalau tiada dinyata akan salah dengan yakin, hanya sungguhnya dengan zon ia akan tersalah seperti berubah ijtihadnya kepada yang terlebih kuat dalilnya daripada yang pertama. Wajib atasnya mengamalkan ijtihad yang kedua kerana bahawasanya ialah yang betul pada zannya. Maka wajib atasnya berpaling kepada jihad yang dizan akan betulnya dengan ijtihad yang kedua.
Hmm. Yang tatsani masalah katanya kita ijtihad. Lepas tu lepas pada ijtihad kita solat mengikut ijtihad. Nyata salah sebab nyata kata ijtihad kita tu salah sebab datangan yakin. Itu yang tadi. Adapun masalah di sini bukan begitu. Jadi maknanya masalah di sini tu ijtihad kali yang pertama begini. Ijtihad kali yang kedua nampak lain pula. Nah. Tengok dia katanya dan jikalau tiada nyata akan salah dengan yakin. Jadi ijtihad kali yang pertama ijtihad dia itu tidak nyata salah sebab kedatangan yakin. Jadi tak macam sani lah, tak mesti tak macam masalah tadi tu nyata salah sebab datang yakin. Adapun di sini nampak kata salah juga tapi bukan yakin. Tengok. Dia katanya hanya sungguhnya dengan zon ia akan salahnya. Zon dia kata dia salah. Bukan yakin. Kalau yakin tu membatalkan zon. Tapi zon kata salah. Bukan yakin kata salah. Jadi kita katanya contohnya kita nak solat zuhur masalah. Apabila kita nak solat zuhur, kita pun ijtihadlah. Carilah kiblat, alamat-alamat dia, tandaan-tandaan dia. Maka selepas pada kita ijtihad, nyata kata sebelah ni. Ialah kiblat. Kita pun solatlah, solat zuhur. Apabila solat zuhur, tiba-tibanya datang waktu asar. Apabila datang waktu asar, kita rasanya ijtihad kita yang pada waktu zuhur tadi rasanya tak nak puas hati sangat. Tak nak puas hati sangat. Apa tu jadi sebab kita kata adalah jadi tak memuaskan hati. Apabila kita nak solat asar tu kita ijtihad sekali lagi pula. Maka itu tengok matahari, tengok bulan pun boleh nampak kan siang. Bulan pun boleh nampak. Tengok matahari, tengok bulan, kalau nampak, tengok dengan angin, jadi maknanya zon kitanya yang zuhur tadi tu ada salah. Yang betulnya gini. Yang betulnya sebelah ni. Jadi maknanya zon kita katanya yang zuhur tadi tu salah. Sebab ijtihad kali yang kedua nampak lain pula. Yang kedua ni lebih kuat sangkaan dia, lebih kuat zon dia daripada yang pertama. Sebab kita katanya dalil yang menyokongkan pada yang kedua ni lebih banyak, lebih kuat daripada dalil yang pertama. Tengok. Macam mana misal dia? Seperti berubah ijtihad kepada yang terlebih kuat. Lebih kuat dalil. Tapi tak jadi yakin. Tak sampai peringkat yakin. Sebab ijtihad ni memanglah. Dia duduk di peringkat zon. Tapi zon kuat, zon tak kuat. Itulah berbezanya. Kuat zon ke tak kuat zon. Gitu. Seperti berubah ijtihad kepada yang terlebih kuat dalilnya. Lebih kuat tu daripada yang pertama. Daripada dalil ijtihad yang pertama. Yang semayang zuhur tadi. Wajib atasnya mengamalkan ijtihad yang kedua. Wajib di atas dia mengikut apa yang hasil daripada ijtihad yang kedua.
wajib beramal mengikut dengan yang hasil daripada ijtihad kali yang kedua. Kerana bahwasanya nyata betul pada zannya. Kerana bahwasanya ijtihad yang kedua ni nyata betul pada zannya seorang. Jadi maknanya apabila ijtihad kali yang kedua nampak lain pulanya, maka kena mengikut yang hasil daripada ijtihad yang kedua. Tak boleh kita mengikut yang hasil daripada ijtihad yang pertama. Maka wajib atasnya berpaling kepada jihad yang dizan akan betulnya dengan ijtihad yang kedua. Jadi semayang asar ni, semayang asar mesti kena mengikut yang hasil daripada ijtihad yang kedua. Tak boleh kita nak mengikut ijtihad yang pertama, tak boleh. Habis tu semayang zuhur tadi tak wajib mengulangi, sebab kita katanya yang hasil yang kita menghadap ketika salat zuhur tadi itu pun ijtihad. Yang nak salat asar pun ijtihad juga. Walaupun lebih kuat daripada ijtihad yang pertama sekalipun, tetapi hasil daripada ijtihad. Maka keadaannya ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Zon, sebab ijtihad memberi faedah akan zon. Ijtihad memberi faedah akan zon. Maka zon tak boleh mengubahkan zon. Yang boleh nak membatalkan zon tu apa dia? Yakin. Sebab tu keadaannya al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak terbatal dengan ijtihad. Mana ijtihad yang pertama tidak dibatalkan dengan ijtihad yang kedua. Ijtihad yang kedua tak boleh nak membatalkan ijtihad yang pertama. Jadi maknanya zuhur tadi pun sah, yang asar ni pun sah. Cumanya jangan mengikut kiblat zuhur. Kita jangan mengikut kiblat zuhur. Zuhur sah ke tidak? Sah sebab hasil pada isyak. Yang ni pun ijtihad. Malaikan kita katanya ada yakin. Itulah kena ulang. Adapun sini ijtihad zan juga. Itu maknanya dia kata maka wajib atasnya berpaling kepada jihad yang dizankan akan betulnya dengan ijtihad yang kedua. Seperti demikian fawalli wajh seperti demikian pula jika diriwayat pula ijtihadnya gitu. Seperti demikian pula jika berubah pula ijtihadnya yang kepada yang lain pula. Apabila dia nak solat maghrib, dia ijtihad pula, nampak lain pula, ikut yang lain pula. Nak solat isyak, nampak lain pula, nanti cukup sekeliling. Nak cerita katanya, kalau banyak kali ijtihad pun tak mengapa. Tetapi kalau nampak lain, kena ikut yang baru. Ijtihad pula, nampak lain pula, ikut yang baru pula. Tapi ijtihad kali yang kedua, nampak sebelah sama, itu tak payah ubah lah. Maka wajib diamalkan akan ijtihad yang ketiga. Kalau ada yang ketiga. Yang pertama ditinggal, yang kedua ditinggal, tak amal, tak ikut, kita ikut yang pertama. Yang ketiga. Hingga kepada yang keempat. Hingga kepada empat jihad. Empat pihak sekeliling dia tu. Dia pusing, sekali nampak begitu, begini. Sekali ijtihad, nampak begini, ikut. Walaupun beberapa kali. Empat pihak sekeliling dunia tu dia ada hadap ke semua. Kira katanya sah ke semua. Sekiranya yang hasil daripada ijtihad.
dan tiada wajib mengulangi akan dia akan sembahyang. Itu yang kata tadi. Sebab ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Zon tidak membatalkan zon. Yang zuhur tadi sah cara dia. Yang asar, yang baru sah cara dia. Kalau maghrib nampak lain pula, sah. Yang maghrib asar tadi sah. Zuhur tadi sah sebab sama-sama ijtihad. Nah. Dan tiada wajib mengulangi akan dia seperti umpama ia sembahyang 4 rakaat bagi 4 jihad dengan ijtihadnya. Nah, seperti tersebut. Seperti umpama ia sembahyang 4 rakaat bagi 4 jihad dengan ijtihad. Dia kita ijtihad ni kita guna fikiran kan. Kita guna fikiran. Apa tu sambilan solat, sambilan ijtihad, boleh ke tidak? Boleh lah sebab guna fikiran. Khusyuk tak khusyuk tu tak kira lah sini. Memanglah. Memang kalau fikir masalah kiblat tu tak khusyuk dah dia. Tapi kita tak cakap katanya masalah khusyuk ke tidak. Jadi contohnya kita mulai nak solat zuhur. Sekarang kita nak solat isyak masalah. Kita tengok bintang, tengok bulan, tengok-tengok hari ni, masa ni, apa tu bintang kutub yang semalam tu, dia bintang yang terlebih dekat dengan dunia. Lagi pula bintang kutub tu dia tak berubah tempatnya, dia tak berjalan. Bintang yang tetap. Maka kita tengok-tengok, nampaknya sebelah ni. Nyata kata sebelah ni. Sebelah ni kita katanya kiblat. Apa tu? Semayang mulai takbiratul ihram. Sambil semayang, sambilan fikir. Apabila dia sujud kali yang kedua rakaat yang pertama, nampak katanya, rasa macam salah ni. Nak kena kira balik ni. Maka dia bangun berdiri, rakaat yang kedua, dia kira-kira tengok, salah. Dia pusing kat ni pula. Pusing kepada pihak lain pula. Sebab dalam rakaat yang kedua, dia kira-kira dalam tu katanya salah. Yang betulnya sebelah ni. Pusing sebelah ni. Terus apabila naik rakaat yang ketiga, dia tak puas hati pula. Ijtihad pula. Fikir-fikir tengok, salah juga ni. Yang betulnya sebelah ni. Jadi 4 pihak, 4 rakaat. 1 rakaat, 1 pihak. 1 rakaat, 1 pihak. Jadi cukup sekeliling dunia dia menghadap. Tapi berubah-ubah, tu nak cerita katanya, itu solat lain-lain yang kita cakap tadi kan. Zuhur nampak lain, asar nampak lain, maghrib nampak lain. Ini pun kalau di dalam satu solat pun. Solat rakaat pertama nampak sebelah ni, rakaat yang kedua nampak sebelah lain, paling pula. Ubah pula. Rakaat ketiga nampak lain, ubah pula. Jadi maknanya walaupun berlainan jihad, 4 jihad, 4 pihak sekalipun, tetapi hasil dengan ijtihad semuanya sah. Semuanya sah. Sebab ijtihad tidak terbatal, tidak dibatalkan dengan ijtihad. Sebab sama-sama zon. Seperti umpama ia sembahyang 4 rakaat bagi 4 jihad dengan ijtihad. 4 tu hasil dengan ijtihad. Seperti yang tersebut. Seperti yang tersebut maknanya ijtihad yang rakaat pertama ijtihad lain, rakaat yang kedua ijtihad lain, yang ketiga ijtihad lain. Semuanya sah. Maka sahlah sembahyangnya. Kerana ni ada ni kaedah yang saya sebut tadi. Kerana ijtihad tiada membinasakan ijtihad. Ijtihad tidak membinasakan ijtihad. Maknanya sama-sama. Cumanya yang kedua tak boleh, cumanya tak boleh kita ikut ijtihad yang pertama. Apabila kita ijtihad kali yang kedua, maknanya kena amal dengan ijtihad yang kedua. Ijtihad yang pertama jangan diamalkan.
kena tinggal. Tapi kita tak menyalahkan. Faham gitu? Sebab itulah apabila tengok di dalam bab fiqhnya, dalam kitab fiqhnya, apabila Imam Syafi'i ijtihad, Imam Hanafi, Abu Hanifah pun ijtihad. Walaupun kita kata ia hasil daripada ijtihad Imam Syafi'i tidak bertentang dengan ijtihad Imam Abu Hanifah, maka kita nak ambil perkataan Imam Syafi'i membatalkan kataan Imam Abu Hanifah atau nak ambil perkataan Abu Hanifah membatalkan Imam Syafi'i? Tak boleh. Sebab ijtihad tidak boleh membinasakan akan ijtihad. Jadi yang Imam Syafi'i pun betul, yang nu pun betul. Begitu. Cumanya kita nak cari yang mana lebih kuat. Itu yang kita nak carinya. Pada Imam Syafi'i sendiri pun satu-satu masalah 2-3 kali dia ijtihad. Mana ijtihad yang pertama, yang kedua, yang tiga, yang pertama, yang kedua, yang tiga itulah jadi aqwal Imam Syafi'i. Beberapa kaul bagi Imam Syafi'i. Jadi qadim, jadi 2 kali, macam-macam. Maka kita nak kiranya mana yang terlebih kuat daripada 2-3 ijtihad. Itu nak kata yang rajih, yang asah. Begitulah. Sebab ijtihad tiada membinasakan ijtihad. Sebab sama-sama zon. Zon tak membatalkan zon. Zon nak dibatalkan dengan yakin. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihadi. Jikalau yakin salah sekalipun. Mana? Ijtihad yang pertama nyata salah dengan sebab kita ijtihad kali yang kedua. Apabila kita ijtihad kali yang kedua, nyata kata ijtihad yang pertama tu salah sekalipun. Jadi ijtihad yang pertama tak dibatalkan. Contohnya kita semayang zuhur, ijtihad. Apabila kita ijtihad untuk nak salat asar, nyata kata ijtihad kita yang zuhur tadi salah sekalipun. Maka semayang zuhur sah ke tidak? Sah. Sebab ijtihad tidak membatalkan ijtihad, tidak membinasakan ijtihad. Jadi zuhur tadi tak payah ulang. Walaupun ijtihad kita kali yang kedua nampak katanya yang pertama tadi itu salah sekalipun. Kerana tiada tertentu salah. Kerana tiada tertentu salah. Walaupun boleh jadi, maknanya sebab kita katanya ijtihad ni zon. Kita nampak kata salah, tapi boleh jadi tak salah. Sebab tu janganlah ni banyak setengah-setengah orang tu apabila dia tengok hukum yang diijtihad oleh Imam Syafi'i dan lain-lain, dia kata ini salah Imam Syafi'i. Jangan kata begitu. Jangan kata begitu. Setengah orang tu ada pernah dengar sendiri itu salah ijtihad Imam Syafi'i, katanya semayang tarawih 20 rakaat. Yang betulnya 8. Dia peringkat mana, Imam Syafi'i peringkat mana? Ilmu dia banyak mana, ilmu Imam Syafi'i sebanyak mana? Malu sangat nak tegur katanya Imam Syafi'i itu salah. Ilmu ada 2-3 perkara tu nak salah orang yang ilmu macam bukit, macam laut. Imam Syafi'i peringkat mujtahid, dia bukan peringkat mujtahid pun. Taklid, setengah-setengah tu baca kitab urai tak betul. Tapi menyalahkan orang yang lautan ilmu. Itu pantanglah. Habis. Kemudian katanya, dan demikian lagi seperti jika berubah ijtihadnya kemudian daripada sembahyang subuh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'unuka ma qara'nahu wa ma hafadnahu wa ma sami'nahu
فردد علينا وافتحتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Baba. Assalamualaikum. Baba nak tanya soalan sikit Baba. Ya, ya. Saya pergi musafir dengan